Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, sudilah Tuan tampil ke depan tersenyum manis. Sudilah Tuan beri ucapan memulakan majlis. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Saharudin bin Muhammad Hashim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Utama, untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun 2021 bersamaan 1443 Hijrah. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Dengar. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita, program kita pada pagi ini insya-Allah. Terima kasih pada Ustazah Nurul Hatika selaku pengantara majlis pada pagi ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Tuan Jumasri bin Jumin selaku Yang di-Pertua PIBG SK Seri Utama, Yang Berusaha Encik Malik Yusuf bin Hashim, Guru Penolong Mentadbiran, Yang Berusaha Cikgu Azizam bin Muhammad, Guru Penolong Kanan Haliwal Murid, Yang Berusaha Cikgu Jamal bin Muhammad, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nur Azmi bin Sikin, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, yang saya kasihi barisan guru-guru pendidikan Islam SK Seri Utama yang diketuai oleh Ustazah Samayah binti Sabran, penceramah kita pada hari ini Ustaz Samsul Afandi, guru-guru dan juga murid-murid yang lama tak jumpa secara bersemuka, berjumpa pun dalam program ataupun dalam kelas secara maya lah seperti hari ini. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada panitia pendidikan Islam SK Seri Utama yang telah pun merancang dan menganjurkan program sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun 1443 yang kita anjurkan pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberikan kesan dan impak yang mendalam kepada semua warga sekolah, terutamanya kepada murid-murid yang sekarang ini sedang berada di rumah masing-masing. Tuan-tuan dan para hadirin sekalian, sedar atau tidak sedar kita akan melalui fasa baru ataupun telah pun kita melalui fasa baru hijrah ni, iaitu awal Muharram, dan kita sambut pada 10 Ogos tempoh hari pada hari Selasa, dan pastinya bahawa segala pelakuan ataupun sikap kita serta memori kita mahupun kenangan kita yang sebelumnya, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik, merupakan pengalaman yang sangat berharga yang mana ia mampu mematangkan kita semua, selain ianya boleh dijadikan iktibar bagi menghadapi dugaan yang bakal mendatang pada tahun-tahun yang berikutnya, terutamanya pada tahun baru inilah. Ianya akan menjadi lebih bermakna sebagai pendorong semangat dan memberi azam yang baru kepada seluruh warga SK Seri Utama, khususnya ibu bapa dan juga guru-guru untuk terus berusaha demi kejayaan yang lebih tinggi dalam kehidupan masing-masing, dan dapat meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Awal Muharram ini adalah merupakan hari yang sangat penting, terutamanya kepada umat Islam, dari segi sejarahnya. Selain ianya kita dapat kita mengambil iktibar di sebalik peristiwa hijrah ini, so marilah kita sama-sama menggunakan kesempatan ini untuk memasang azam
dan juga iltizam untuk berusaha lebih kuat di tahun hijrah ini ataupun sempena tahun baru ini. Walaupun COVID melanda, tetapi kita teruskan azam dan usaha kita untuk supaya kita berubah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik, daripada yang belum cemerlang kepada lebih cemerlang. Semoga kejayaan yang lebih tinggi dan impian yang kita impikan dapat direalisasikan dan mampu dizahirkan dengan sempurna. Dalam pada itu juga, kita warga SKC Utama sebagai umat Islam, kita perlu menghayati ma'al hijrah ini dengan kembali mematuhi tuntutan agama, yakni kita dikehendaki berhijrah untuk mencari kebaikan dan kejayaan. Baik, kepada murid-murid, cikgu ingin berpesan bahawa cabaran yang kita alami sekarang ini sangat tinggi. Kita belajar secara PDPR, pengajaran-pembelajaran di rumah melalui Maya. Jadi cabaran kita semakin tinggi. Kalau dulu kita hadir ke sekolah, maknanya kalau mana-mana yang jarang-jarang hadir ke sekolah, maka kita baiki dengan kita cuba untuk hadir ke sekolah. Jadi apabila sekarang ini kita berada di rumah, kalau kita jarang-jarang untuk bersama-sama dengan guru secara maya, secara dalam talian ataupun di luar talian, kita jarang-jarang nak buat kerja rumah yang cikgu berikan, kita jarang-jarang siap kerja rumah kita, tak dapat kita sempurnakan. Jadi sekarang ini marilah kita berazam, cuba sedaya upaya sebaik mungkin, kita menyempurnakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sebaik mungkin kita mengikuti pengajaran guru secara dalam talian, dan sebaik mungkin untuk kita tidak tergolong dalam murid cicir PDPR. Jadi jadikanlah diri kita ataupun letakkan diri kita dalam keberadaan bahawa kita sentiasa berada di dalam kelas-kelas yang di kelas-kelas PDPR ini setiap hari. Cuba sedaya upaya yang boleh. Jadi kita berazam untuk melawan. Selain kita lawan COVID, kita kena juga lawan nafsu malas kita. Kita kena juga lawan sebarang cabaran yang kita hadapi sekarang untuk kita menuntut ilmu. Ada di kalangan kita ini sudah menempuh tahun hijrah yang sebelumnya dengan rintangan dan cabaran, dan pastinya terdapat banyak peristiwa yang pahit maupun manis dalam kehidupan masing-masing. So kita sama-samalah berdoa semoga tahun hijrah yang datang hari ini membawa sinar kejayaan yang lebih baik kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada semua warga SK Seri Utama, insyaAllah. Hijrah itu pengorbanan, iaitu mengorbankan kehendak hawa nafsu yang tidak bertepi. Hijrah itu adalah perjuangan, iaitu mujahadah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, walaupun ianya bukannya mudah, tetapi kita berusaha untuk menentang cabaran itu. Namun kita tidak harus untuk menyerah kalah dan kita mudah lelah. Hijrah daripada kebatilan kepada kebenaran, hijrah daripada kegelapan kepada cahaya, hijrah daripada penindasan kepada keadilan, hijrah daripada perpecahan kepada penyatuan ataupun kesatuan. Jadi kata seindah lantunan syair, tiada mutiara yang secantik bidadari. Tapi hari ini lebih dari hari yang sebelumnya, kerana kita telah pun melewati detik penggantian. Burung murai hinggap di dahan, mencari makan untuk bekalan. Hayati hijrah dengan kesungguhan, penuh dengan lambang pengorbanan. Jiwa akan sepi tanpa teman, hati akan mati tanpa iman. Hari ini adalah kenyataan, semalam adalah kenangan. Esok adalah impian, jadi sucikanlah hati, jernihkan fikiran, sambutlah ma'al hijrah ini dengan keazaman serta iltizam yang baharu. Memburu rusa di dalam rimba, rehat sebentar di pokok sena. Awal Muharram telah tiba, moga hijrah kita ini lebih bermakna. Terima kasih dan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada guru pendidikan Islam SK Seri Utama, Ustaz-Ustazah, barisan penolong kanan, guru-guru serta murid-murid SK Selama yang cikgu kasih sekalian. Jaga diri, jaga kesihatan masing-masing, sentiasa berada di rumah dan ikutlah arahan-arahan
Bukan arahan kerajaan dia, yang penting arahan ibu bapa kita di rumah tu. Dan juga arahan-arahan guru untuk kita demi kelangsungan PDPR ataupun tuntutan ilmu kita, insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Encik Saharudin bin Muhammad Hashim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Utama, atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis pada pagi ini akan diteruskan lagi dengan ceramah Ma'al Hijrah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Samsul Afandi bin Badul Zaman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Encik Saharudin bin Muhammad Hashim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Utama, barisan-barisan penolong kanan. Yang saya dapat lihat tadi, Encik Tumasri bin Jumin, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Utama, barisan guru-guru yang dihormati oleh ibu bapa dan juga anak-anak didik yang saya kasih sekalian. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi hari Jumaat dikatakan sebagai penghulu segala hari Sayyidul Ayyam ini, semua kita sudah berada di taman-taman syurga. Kalau biasa, ya orang sebut, apabila kita berada dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, dikatakan kita ni berada di antara taman-taman syurga. Jadi alhamdulillah, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama duduk dalam taman syurga ini untuk menuntut ilmu yang merupakan salah satu fardu ain untuk kita. Kalau tadi kita tengok juru acara berpantun, disambut oleh Tuan Guru Besar pun berpantun juga. Apakah kiranya saya pun inginlah berpantun bersama? Atau tercabar juga. Tapi yang biasa-biasa je lah. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, sayang sembah pembuka bicara. Cukup setakat tu. Ya, baik. Guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid, anak-anak yang saya kasih sekalian. Ya. Di depan saya ni, orang kata bukan depan lah, depan secara maya ini, ya, hampir dekat 100 orang yang mendengar ceramah. Bukan kata ceramah, lebih kepada perkongsian. Ya, perkongsian ilmu kita pada pagi ini, ada pelbagai jenis budaya dalam ni. Ada di kalangan guru-guru, ada di kalangan ibu bapa dan ada kalangan di anak-anak. Jadi konten yang nak saya sampaikan itu mungkin kita lebih kepada untuk anak-anak, ya. Sedikit sebanyak kita akan bercakap tentang ibrah kepada Ma'al Hijrah ini, ya. Oleh kerana majoritinya yang mendengar pada pagi ini adalah di kalangan murid-murid, ya, anak-anak. Jadi saya akan cuba bawa pendekatan ini lebih kepada pemahaman khusus untuk anak-anak kita. Ya.
kita katakan bahawa saya akan cuba bawa fakta-fakta berkaitan dengan sejarah yang berkaitan dengan Ma'al Hijrah ini, sebab keperluan itu memerlukan untuk anak-anak kita, ya, walaupun kita katakan guru-guru ataupun ibu bapa sudah memahami, ya, saban tahun dengar tentang fakta-fakta sejarah berkaitan dengan Ma'al Hijrah ini. Jadi saya kira saya perlu ulang sedikit, ya, untuk pengetahuan anak-anak kita, khususnya sekiranya bersama-sama dengan saya ni ada yang darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, ya, yang ataupun darjah 6. PKI sekali, dia bersama-sama kita ni ada murid PPKI, pendidikan khas. Jadi perlu saya membuat perkongsian tentang fakta-fakta sedikit tentang sejarah Majlis Hijrah itu sendiri. Kalau saya terus bercerita tentang ibrah, pengajaran yang ada di dalam sejarah Ma'al Hijrah ini, ya, mungkin murid-murid akan sedikit terkapai-kapai. Apakah kaitannya dengan pengajaran cerita yang saya ceritakan pada pagi ini dengan Ma'al Hijrah itu sendiri, dengan sejarah. Ya, baik. Bila sebut tentang Ma'al Hijrah ini, kita sebut awal Muharram, kita tidak lain dan tidak bukan kita akan ingat kepada seseorang individu yang sangat dikagumi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak kisah, banyak hari yang kita sambut tentang kebesaran-kebesaran Islam, semuanya melibatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Maulidur Rasulnya, daripada kita menyambut bulan Ramadan pun kita akan berbalik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pelbagai lagi bulan-bulan, hari-hari kebesaran Islam yang kita sambut, semuanya ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad ini merupakan seorang individu yang sangat hebat. Bila kita baca sejarah, kita baca sirah nabawiyah, Nabi Muhammad ini merupakan seorang yang sangat hebat. Kita tengok, ya, sejarah kehidupannya yang cukup meluas, di mana buku-buku yang diwujudkan, ya, contoh-contoh buku-buku, ya, kalau kita tengok ada satu buku sirah, ya, yang dikarang oleh Ibnu Hisham yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada cerita yang suka, cerita duka, pahit getih perjuangan Nabi Muhammad untuk membangunkan Islam itu sendiri. Yang kita terima pada hari ini, Islam yang sudah cukup sempurna, tinggal untuk kita amalkan sahaja. Ya, itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya kehidupannya itu, ya, menjadi pedoman dan panduan sebagai manusia kita ini di muka bumi ini. Ya, bila sebut tentang Ma'al Hijrah ini, kita sebut tentang Ma'al Hijrah, awal Muharram, saban tahun kita sebut tentang awal Muharram, saban tahun kita sebut tentang Ma'al Hijrah, agak-agaknya, ya, apa yang seronok pada kita? Apa yang seronoknya pada kita ni? Oleh kerana kita ni buat program secara di atas talian, jadi communication kita, komunikasi kita dengan pendengar ni agak terhad sedikit, ya, walaupun kadang-kadang penceramah tanya, penceramah jawab, itu biasa. Itu keadaan yang biasa. Ya, apa yang seronoknya? Perkara pertama, kalau saya seronoknya bila sebut tentang awal Muharram, Ma'al Hijrah ni, yang pertama seronoknya ialah kita cuti. Cuti kan? Minggu ni kita awal Muharram tu sekolah kita cuti. Kita stop sekejap, kita berhenti sekejap PDPR. Kerana betapa hebatnya, ya, Ma'al Hijrah ini, ya, tentang hijrah Nabi ini, sehingga kita cuti. Menunjukkan ini merupakan satu sejarah yang penting bagi umat Islam, bukan sahaja di negara kita, tapi di seluruh dunia. Ya, baik. Ingin sedikit kita katakan, ya, bila kita sebut tentang Ma'al Hijrah ini dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nak tengok sedikit tentang hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, khususnya kasih sayang dia Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad ini dia tidak pernah melihat umat-umat
yang wujud sekarang ini, iaitu siapa kita. Sebab kehidupan kita ini adalah bermulanya selepas Nabi Muhammad SAW itu wafat. Tetapi nak tunjuknya sayangnya Nabi Muhammad itu kepada kita, dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada Nabi Muhammad menyebut bahawa teringinnya Nabi Muhammad hendak melihat saudara-saudaranya. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah kami ni yang berada di depan kamu ini, wahai Rasulullah, bukan saudara-saudaraku? Sahabat tanya kepada Nabi. Tetapi apa Nabi jawab? Nabi jawab kata, kamu semua ni yang berada di depanku ni adalah sahabat-sahabatku. Tetapi, saudara-saudara yang aku rindu untuk berjumpa tu adalah orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang belum pernah muncul, iaitu orang-orang yang beriman tanpa pernah melihat Rasulullah SAW. Kita lah. Maknanya Nabi Muhammad ni sayang kepada kita. Kita tak wujud lagi Nabi Muhammad dah keluarkan rasa cinta sayangnya kepada kita semua. Jadi oleh kerana sayangnya kita pula kepada Nabi Muhammad, inilah yang kita buat pada hari ini. Kita raikan berkaitan dengan program-program kebesaran Islam, khususnya pada pagi ini berkaitan dengan Ma'al Hijrah, tanda kita kasih dan sayang, membalas kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Apa yang bagusnya lagi anak-anak sedang pendengar sekalian, bukan sahaja Nabi Muhammad ini kasih dan sayang kepada orang Islam, mukmin beriman seperti kita, tetapi dia juga sayang dan kasih kepada orang yang melawan kepada dirinya sendiri. Maksudnya siapa? Mereka yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau di patah sejarah, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama sirah ada menyatakan dalam penulisan mereka bahawa ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada orang musyrik Quraisy untuk masuk ke jalan Islam, Nabi Muhammad SAW telah dilemparkan dengan batu. Tetapi apa yang Nabi Muhammad SAW buat? Nabi Muhammad tidak membalas apa yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad dengan kekerasan. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka. Apa maksud doa itu? Ya Allah, mohon berikanlah petunjuk kepada kaumku kerana mereka tidak tahu. Ini kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sama ada yang telah beriman dan juga tidak beriman. Yang kita lihat bahawa Nabi Muhammad SAW ini mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Kita kata kalau dalam pelajaran kita tentang nilai-nilai murni kasih sayang, Nabi Muhammad, betapa kuatnya kasih sayang itu yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti mana yang saya maklumkan dan saya beritahu kepada semua sebentar tadi bahawa dengan meraihkan, menyambut, mengambil pengajaran dan ibrah kepada sejarah-sejarah kebesaran Islam seperti ini, seperti pada pagi ini, kita menyambut Ma'al Hijrah adalah tanda kita kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, bagaimana kita nak tunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW? Maka marilah bersama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya biasanya kita ni berselawat hanya ketika Maulidur Rasul. Bila Maulidur Rasul kita pun berselawatlah sallallahu ala Muhammad. Tetapi selawat ini merupakan salah satu cara kita menunjukkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana nanti apabila sudah datangnya hari kiamat nanti,
salah seorang yang akan kita cari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi sekali lagi, apabila sudah berlakunya hari kiamat nanti, tibanya hari kiamat nanti, salah seorang individu yang kita akan cari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan syafaat daripada Nabi. Syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sombong dengan Nabi, sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak jawab pun. Bila kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri dalam hayat hidup kita tak pernah berselawat kepada Nabi. Bagaimana Nabi nak membantu kita, nak memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Jadi sejenak mari kita sekejap, ya. Lama-lama tak boleh sebab kita ni peruntukan masa tidaklah panjang, ya, tetapi kita cuba sedaya ni. Okey. Nabi Muhammad, mari kita berselawat sekejap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Okey, baik. Saya rasa saya cukup setakat tu, ya. Nanti boleh sambung di rumah. Berselawatlah. Selepas solat kita boleh berselawat. Ya, selepas kita berdoa, kita berselawat 3 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan selepas solat, habis saja solat fardu, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Itu sebagai pembukaannya. Itu pembukaannya berapa minit kita baru orang kata introduction. Belum masuk lagi tentang apakah yang kita, pengenalan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin saya bertanya dulu sebelum saya meneruskan perkongsian kita, adakah sidang pendengar masih melihat paparan yang saya berikan? Masih lihat, nampak lagi ya? Saya punya PowerPoint saya tu nampak lagi ya? Tak ada Ustaz. Tak ada. Oh, tak apa. Saya buat sekali lagi sebab saya nampak tadi ada yang cross, ya. Ada pelajar yang ter-sharing dia punya tu. Okey, beri saya masa sekejap, ya. Sekejap ya, saya terpaksa buat sekali lagi. Sebab tadi ada di kalangan pelajar-pelajar, murid-murid yang dia share. Okey, boleh nampak dah ke? Nampak. Okey, baik. Baik, Boleh. bagus. Tadi saya lihat ada seorang murid kita yang dia share screen dia, jadi saya punya terputus tiba-tiba, ya. Okey, baik. Tak cikgu. Okey, terima kasih.
Baik, kita teruskan. Mari kita lihat. Kita lihat sedikit ya tentang ibrah. Dan kita nak lihat kepada, oleh kerana di depan saya ni adalah murid-murid, anak-anak, mari sedikit kita tahu tentang Ma'al Hijrah ini, kenapa kita raikan. Awal Muharram itu sama. Bila kita sebut awal Muharram, kita akan kita kenal Ma'al Hijrah. Bila kita sebut Ma'al Hijrah, kita kenal awal Muharram. Ya, biasanya pada hari itu kita akan baca doa sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib kita akan baca doa akhir tahun, dan pada selepas maghrib kita akan baca doa akhir tahun. Ini disebabkan oleh peristiwa ini, di mana ya anak-anak semua, ya, guru-guru dan juga ibu bapa, bahawa Ma'al Hijrah ini merupakan seperti mana yang saya bagi tahu tadi, bahawa merupakan salah satu peristiwa penting dalam Islam, sehingga kan kita diberikan cuti, one day off, kita berehat, bukan berehat tetapi kita boleh beri tumpuan kepada ibadah yang boleh kita buat sebenarnya kita meraihkan Ma'al Hijrah awal Muharram ini, ya. Dan tidak lain dan tidak bukan, ya anak-anak semua, Ma'al Hijrah ini merupakan kita nak memperingati penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa Nabi Muhammad kena hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah? Ada sebab dia. Ya. Kemudian kalau kita tengok dalam kalender kita, ada kalender ya Masihi, ada tahun Masihi, ada tahun Hijrah. Pada tahun ini adalah 2021 Masihi. Tahun Islamnya apa? 1443 Hijrah. Jadi sempena mana tahun Hijrah ini dimulakan? Sempena penghijrahan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan kalender ini telah diwujudkan pada zaman Saidina Umar bin Khattab. Ya. Ini dia berkaitan permulaannya. Pengenalan serba ringkas apakah Ma'al Hijrah dan awal Muharram itu sendiri. Okey, baik ya. Kita teruskan sedikit ilustrasi. Kita tengok. Ini adalah kajian-kajian yang telah dibuat oleh ulama-ulama, pakar-pakar dalam bidang sejarah. Mereka kaji, mereka lihat bilakah tarikh-tarikh berhijrah itu berlaku, ya, untuk tatapan kita semua. Ya, jadi ini yang dikatakan kronologi. Orang kata sejarah pergerakan hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Kalau kita tengok itu, bila Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya di Mekah pada 9 September 622 Masihi. Lama dah. Sekarang kita ni 2021 Masihi. Nabi dulu masa berhijrah pada tahun 622 Masihi, ya, meninggalkan kota Mekah pada 20 September 622 Masihi. Kemudian tiba di Masjid Quba di Madinah 20 September 622 Masihi. Ya, tiba di Madinah ya 24 September 622 Masihi dan berpindah daripada Masjid Quba ke Madinah 4 Oktober 622 Masihi. Ya, kalau kita tengok dalam kronologi hijrah ini, ya, pada ketika itu Nabi Muhammad SAW bukan ada bas ekspres, bukan ada kapal terbang, ya, bukan ada kapal terbang yang besar-besar, Boeing 747, 767 dan sebagainya. Tetapi perjalanan Nabi Muhammad itu daripada Mekah ke Madinah, ya, berjalan kaki dengan menunggang unta dan sebagainya bersama-sama dengan sahabat, ya, selama 8 hari, ya, 8 hari 320 km jarak perjalanan. Kurang 100 km lagi walau sahabat berenam nak sampai ke Kelantan. Kalau saya jalan kaki nak balik kampung, nak balik Kelantan jalan kaki, mungkin lebih kurang kalau tambah lagi 100 km mungkin 15 hari baru sampai sana. Itu pun kalau sampailah. Ini nampak perjuangan Nabi, ya, menggunakan berjalan kaki, menaiki unta, menunggang unta 320 km selama 8 hari
nak sampai ke Madinah. Hebatnya Nabi Muhammad SAW, satu perjuangan yang Nabi Muhammad buat untuk kita semua. Pada hari ini kita dapat amalkan ajaran Islam dengan aman dan damai. Cuma yang rosakkannya kita jugalah. Ya. Baik, itu secara ringkas. Kalau kita sebut tentang hijrah Nabi SAW ni, seperti mana kita tengok dalam gambar, ada satu binatang, binatang yang hebat, dikatakan hebat, yang dikaitkan dengan hijrah ini. Apa binatang itu? Apa binatangnya? Ya, kita kata selalu sebut tentang unta. Kita bagi gambar sikitlah cikgu ya. Ini sebab depan kita ni ada anak-anak murid. Orang kata unta ini, orang kata satu binatang yang hebat. Sabar, kalau kita pergi ke negara Arab, ya, ada unta. Kalau kita di Malaysia ni nak tengok unta, kita kena pergi zoo. Itu pun kalau ada lah. Saya pun sendiri dah lama dah tak pergi zoo. Sebab PKP ni lagilah zoo tutup. Tapi kalau nak tengok unta, layar di internet, pelbagai jenis unta. Ya? Kalau kita kata kenapa hebatnya unta ini, ya? Kenapa hebatnya unta ini, sebab sedikit kita masukkan elemen sains. Dia merupakan haiwan pet yang terbaik. Yang terbaik. Bermaksud haiwan ini boleh berjalan dalam kadar yang sangat jauh. Ya? Sangat jauh perjalanan. Boleh. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan unta ini satu kehebatan. Di mana dia boleh menyimpan lemak-lemak di bonggolnya itu. Kalau kita biasa dengar orang kata sebuah air, kata lemak di bonggolnya itu, di mana apabila dia tiada sumber makanan, daripada lemak-lemak di bonggolnya itulah dicernakan untuk menjadi makanan. So dia boleh tanpa bekalan makanan, dia boleh masih lagi boleh hidup dengan dia mencernakan lemak-lemak atau air yang disimpan di dalam bonggolnya itu. Maka dia menjadikan haiwan yang bersama-sama pergi bersama Rasulullah untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hebatnya binatang ini, ya. Unta ini. Sebab sedikit kita mengambil pengetahuan berkaitan dengan sains, berkaitan dengan unta ini. Baik. Anak-anak semua, hijrah ni apa? Kita sebut hijrah. Awak menyanyi hijrah itu pengorbanan, kan? Hijrah itu perjuangan. Nanti mungkin Kak Melayu ajak awak menyanyi sama-sama. Bolehlah menyanyi lagu hijrah itu. Kalau tak ada menyanyi pada hari ni, awak pergi cari kat internet, awak nyanyi kuat-kuat tentang hijrah. Kalau dari sudut bahasa hijrah ni ialah berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ya, daripada Sabak Bernam kita berhijrah ke Kuala Lumpur. Tetapi dalam konteks kita, ma'al hijrah ini adalah kita melihat perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Daripada Mekah ke Madinah, iaitu peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Daripada peristiwa hijrah ini, kita ambil apakah pengajaran yang kita boleh ambil untuk kehidupan kita sekarang. Ya? Baik. Seterusnya, kenapa Nabi Muhammad dia berpindah daripada Mekah ke Madinah? Kenapa? Yang pertamanya, dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan Madinah ini merupakan tempat yang paling dekat dengan Mekah pada ketika itu. Ya. Juga pada masa yang sama, ya, Nabi Muhammad dan umat Islam juga sudah mempunyai hubungan yang baik dengan kota Mekah, dengan kota Madinah. Ya, dengan masyarakat kota Madinah, ya, di mana masyarakat kota Madinah pada ketika itu, mereka ini terkenal dengan sifat-sifat mereka yang baik. Apa sifat-sifat mereka? Mereka mempunyai budi pekerti, ya, sifat-sifat yang sempurna, melayan tetamu dan sebagainya, yang dapat dilihat apabila mereka menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW, melambangkan bagaimana sifat penduduk di Madinah. Ya, di mana pada ketika itu di Madinah itu dia ada tiga kaum yang besar, ya, iaitu Aus,
Hadrash dan juga Yahudi, di mana majoritinya adalah daripada kalangan masyarakat Hadrash itu sendiri. Ya. Baik, untuk seterusnya, ya. Kenapa Nabi Muhammad perlu dia pergi berhijrah? Ya, berhijrah. Kenapa Nabi bersama umat Islam dia kena pergi daripada Mekah pergi ke Madinah? Pertama, dia menyelamatkan akidah. Yang kedua, untuk menyebarkan dakwah Islam. Ini secara gambaran ringkas. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kenapa perlunya Nabi Muhammad ini bergerak, berpindah daripada Mekah ke Madinah. Berhijrah. Ya, daripada Mekah ke Madinah. Okey. Yang pertamanya sudah pastinya disebabkan oleh perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempertahankan Islam. Sebab itu Nabi Muhammad dia berpindah daripada Mekah ke Madinah. Saya bagi gambaran awal ini supaya nampak nanti sejarah-sejarah dia. Fakta-fakta sejarah Ma'al Hijrah ni, kenapa perkara-perkara ini berlaku. Ya. Seterusnya adalah ini merupakan strategi dakwah Nabi. Bila di Mekah, ya, Nabi Muhammad mendapat tentangan yang hebat, ya, membawa tentangan yang hebat, ya, daripada kaum musyrikin Quraisy di atas dakwah Nabi. Kita kena cari kekuatan, sokongan dengan orang yang boleh terima agama Islam. Bila kita dah ramai, baru kita akan kuat. Ya. Salah satu daripada nak memelihara akidah. Kalau kita tahu pada ketika itu, seluruh, ya, umat-umat Islam yang berada di Mekah itu, ya, diseksa kerana telah meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka menyembah berhala itu, ya, menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka diseksa. Begitu juga bukan setakat Nabi Muhammad, setakat umat Islam, Nabi Muhammad sendiri, ya, keadaan nyawanya terancam. Ya, mereka cuba nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita tengok nanti cerita berkaitan dengan kenapa Nabi Muhammad kena berhijrah ini. Dan salah satunya daripada tadi adalah seperti mana yang saya ceritakan, penduduk Madinah ini, ya, dengan baiknya dia menerima Rasulullah SAW jemput datang ke Madinah dan memberi jaminan bahawa apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, dia akan memberikan keselamatan, jaminan keselamatan, akan jaga Nabi Muhammad dan juga umat-umat Islam yang lain yang berhijrah ke Madinah. Okey, baik, ya. Anak-anak semua, guru-guru dan ibu bapa sekalian, sebelum penghijrahan Nabi Muhammad daripada Mekah ke Madinah itu, ya, Nabi Muhammad SAW telah mula memberdakwah secara terbuka. Pada mulanya Nabi Muhammad, dia hanya berdakwah secara sulit. Hanya di kalangan orang-orang terdekat, ahli keluarga sahaja Nabi Muhammad ajarkan Islam. Tetapi pada ketika ini, Nabi Muhammad telah membuat dakwah, membuat ajaran, sebaran agama Islam ke seluruh Mekah secara terbuka. Ya, Nabi Muhammad ajar agama Islam secara terbuka, secara berani kepada seluruh masyarakat-masyarakat di Mekah. Tapi bukan semuanya masyarakat di Mekah itu menerima ajaran Nabi. Ada yang menentang Nabi Muhammad SAW dan ada yang menerima Nabi Muhammad SAW. Kerana apa mereka? Golongan-golongan yang menentang ni kenapa? Sebab mereka tidak boleh meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Tidak boleh meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka yang pada ketika itu mereka menyembah berhala. Kalau kita baca dalam sejarah-sejarah, kita sebut ibadatul asnam, mereka menyembah berhala. Hidup mereka dengan hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu. Kalau pada ketika itu dia ada berhala yang besar, ya, yang terkenal, iaitu disebut Lata wal Uzza yang mereka sembah pada ketika itu, ya, dan mereka rasa terancam. Kalau dulu hidup mereka ini penuh dengan hidup mengikut nafsu, mereka mengamalkan riba, judi, arak, zina dan sebagainya. Bila datangnya Islam, benda ini akan dihapuskan. Islam tak ajar riba,
Islam tak ajar judi, Islam tak ajar arak, Islam tak ajar zina, bahkan mereka ni kahwin lebih daripada 4. Mungkin kahwin 10 orang, isterinya ada 10. Islam tak ajar. Jadi mereka merasa terancam sebab mereka tak boleh tinggalkan perkara-perkara ini. Kemudian mereka musyrikin dia ajak Nabi Muhammad cuba berkompromi, cuba untuk mengajak Nabi Muhammad amalkanlah Islam, sekejap jahiliah. Ini campur baur. Ya, Islam pun ada, kepercayaan jahiliah pun ada, secara bergili-gili. Mana Nabi Muhammad mahu? Tidak mahu dengan keadaan itu sebab kepercayaan mereka sangat bercanggah dengan agama Islam. Suruhnya apa lagi? Mereka berikan pangkat kepada Nabi, tawarkan pangkat, kekayaan, harta, wanita kepada Nabi. Tetapi Nabi Muhammad tidak terpengaruh dengan pangkat, harta, kemewahan yang cuba mereka nak bagi kepada Nabi. Apa lagi mereka buat? Nak susahkan umat Islam ni, ya, supaya mereka tidak terima Islam, keluar daripada Islam. Mereka sekat ekonomi orang Islam selama 3 tahun. Bila ada sekat ekonomi, kita tak boleh berniaga, tak boleh dapat duit, kita tak boleh hidup. Cara mereka nak seksa orang-orang Islam. Tak boleh juga. Apa mereka buat? Mereka seksa orang Islam. Yang ketika siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, yang tidak mahu keluar daripada ajaran Islam, mereka seksa. Dan sehinggalah dia pada tahap terakhir mereka membuat pakatan bersama-sama. Orang kafir ini, orang kafir musyrikin Quraisy ini, dia nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tahap begitu mereka rasa terancam, ya, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, ya, orang yang Nabi Muhammad sayang, kita kata bila kita berada dalam keadaan susah, ya, berada dalam keadaan yang memerlukan bantuan, kita akan pergi kepada orang-orang yang kita sayang. Tetapi apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad, orang yang dia sayang iaitu isterinya sendiri, Sayyidatina Khadijah, dan Abu Talib iaitu pakcik dia telah meninggal dunia. Orang yang sayang dah meninggal dunia. Nabi Muhammad sedih. Ya? Kemudian seluruh ahli keluarga Nabi dipulaukan oleh masyarakat musyrikin Mekah pada ketika itu. Macam mana kalau kita dipulaukan? Hidup tak bahagia. Ya? Kemudian Rasulullah dia memikirkan bahawa atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi terpaksa keluar untuk mencari masyarakat lain, kabilah lain luar daripada Mekah seperti di Madinah untuk berdakwah, untuk mendapatkan ramai penganut-penganut supaya Islam ini kuat. Terpaksa keluar daripada Mekah. Yang itu penghijrahan ini adalah pergi ke Madinah untuk berdakwah ajaran Islam kepada penduduk-penduduk di Madinah. Okey, baik. Kita tengok sikit. Sebelum Nabi Muhammad berhijrah itu, orang musyrikin dia merancang untuk menghalang Nabi Muhammad hijrah. Dia hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana? Ketika Nabi tidur. Mereka ni, orang musyrikin ni, dia cuba nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi tak berani nak berdepan dengan Nabi Muhammad. Tak berani, face to face tu tak berani. Tapi caranya, orang kata, cara pengecut lah. Nak bunuh Nabi Muhammad semasa Nabi Muhammad tidur. Tapi kita kena tahu Nabi Muhammad ini dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT beritahu kepada Rasulullah tentang perancangan tak baik, ya, rajahat orang musyrikin ini. Jadi pada malam sebelum Nabi keluar daripada rumah dia itu, ya, musyrikin orang jahat ni, musyrikin Quraisy ni, dia kepung rumah Rasulullah SAW. Dia kepung rumah Nabi, tunggu Nabi tidur. Bila Nabi tidur je kita bunuh dia. Tak berani ni, berdepan tak berani, tunggu pengecut, tunggu tidur dulu baru nak bunuh Nabi. Tetapi oleh kerana Nabi dia dah dapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi minta Sayyidina Ali untuk tidur di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gantikan. Kemudian Rasulullah dia keluar daripada rumahnya senyap-senyap bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Ke mana dulu? Keluar daripada rumah itu pergi ke Gua Thur. Pergi ke Gua
Gua Sur. Mungkin anak-anak pernah dengar Gua Sur. Selain daripada Gua Hira, kita ada Gua Sur. Kalau tengok gambar sikit, itu Gua Sur. Tinggi ya. Yang anak panah saya bagi ni adalah gambar Gua Sur. Dan daripada Gua Hira, tempat wahyu pertama, kita kenal juga dengan Gua Sur, iaitu gua tempat di mana Nabi Muhammad keluar daripada rumahnya, Mekah, pergi ke Gua Sur itu dahulu. Sebelum Nabi Muhammad bergerak ke Madinah. Okey. Selama mana Nabi Muhammad duduk di Gua Sur ini? Selama 3 hari 4 malam. Duduk dalam gua. 3 hari 4 malam Nabi Muhammad duduk dalam Gua Sur itu bersama-samanya dengan Abu Bakar. Bersama-samanya dengan Abu Bakar. Di mana Nabi juga dibantu juga oleh sahabat-sahabat lain pada ketika itu ketika berada di Gua Sur, ya. Jadi daripada Gua Sur itu barulah Nabi bergerak ke Madinah, dengan dipandu oleh Abdullah bin Arqam. Siapa kenal? Siapa tu Abdullah bin Arqam? Dia ni merupakan individu yang ditugaskan oleh Nabi, ya, dan juga Abu Bakar untuk tunjuk jalan macam mana nak pergi ke Madinah. Kalau sekarang kita nak pergi satu tempat, kita guna GPS, kita guna Wave, kita tengok Google Map. Nabi Muhammad berjalan kaki menaiki unta nak pergi, berjalan 300 km 8 hari. Jadi memerlukan orang yang pakar. Abdullah bin Arqam ni lah dia pakar. Dia tunjuk jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke Madinah. Ya. Tapi kenapa? Apa hebatnya Abdullah bin Arqam ni kalau anak-anak tak tahu? Abdullah bin Arqam ni, dia ni bukan Islam pada ketika itu. Dia bukan Islam. Tetapi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar telah berjumpa dengan Abdullah bin Arqam untuk bertanya bahawa Nabi Muhammad memerlukan bantuan Abdullah bin Arqam untuk hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Adakah kau mampu untuk menolong? Adakah kau boleh menyimpan rahsia? Akhirnya Abdullah bin Arqam bersetuju untuk membantu pergerakan pindah. Nabi Muhammad nak pindah, nak bergerak, nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ingin saya maklumkan semula bahawa Abdullah bin Arqam ni dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Dia sendiri adalah menganut kepercayaan musyrikin Mekah, dan dia juga adalah penganut penyembah berhala. Lata wal Uzza itu sendiri. Akhirnya dia mahu membantu Nabi Muhammad dan dia tidak akan membocorkan rahsia pergerakan perpindahan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlunya Abdullah ni? Sebab Nabi Muhammad, Abdullah ini diminta untuk memandu perjalanan Nabi, tunjuk jalan Nabi, jalan yang lain daripada jalan yang biasa orang lalu untuk pergi ke Madinah. Kalau Nabi Muhammad lalu jalan yang orang biasa lalu, pedagang-pedagang biasa lalu daripada Mekah ke Madinah, maka nanti orang akan jumpa Nabi. Macam mana Nabi nak bergerak secara rahsia? Cepatlah Nabi akan ditangkap. Pada ketika itu kalau kita nak tahu, pembesar musyrikin, Quraisy, mereka menawarkan 100 ekor unta bagi mereka yang dapat menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lalu jalan yang sama, orang lain jalan, maka Nabi Muhammad akan ditangkap. Sebab mereka memang nak habuan. 100 itu unta itu merupakan nilai yang sangat besar pada ketika itu. Jutawan, boleh jadi jutawan. Jadi Abdullah ni dia ajar Nabi Muhammad ikut laluan yang lain daripada yang lain supaya orang tak jumpa Nabi Muhammad ketika Nabi bergerak daripada Mekah ke Madinah. Dan apabila dalam pergerakan itu, ketika berada di Quba, Nabi Muhammad atau sahabat, Abu Bakar yang mengiringi Nabi Muhammad, mereka berhenti di Quba, di satu tempat dinamakan Quba, selama 4 hari di situ. Di situ dibinanya Masjid Quba. Masjid Quba. Maksudnya Masjid Quba ini kalau kita tengok sejarah merupakan masjid pertama
yang dibina di dalam Islam. Kalau siapa yang ada pergi umrah, ya, dia akan melawat ke Masjid Quba ini. Ya, sekarang dah besar Masjid Quba. Lawat di sini, ini adalah masjid pertama yang dibina di dalam Islam. Ya. Kemudian setelah 4 hari di situ, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak. Mereka sampai di Madinah, ya, pada 12 Rabiul tahun ke-13 Kerasulan tu 2 Julai 622 Masihi, rombongan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tiba di Madinah. Seperti mana yang saya nyatakan bahawa oleh kerana baiknya sikap masyarakat Madinah, mereka menyambut kehadiran penduduk orang kata penghijrahan Nabi itu, ya, penduduk Mekah, penghijrahan Nabi dengan kegembiraan dan kesyukuran. Mereka tidak menolak kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semasa selepas hijrah itu berlakulah persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ini adalah orang yang masyarakat Mekah yang bergerak daripada Mekah ke Madinah. Ansar adalah orang yang masyarakat Madinah. Ansar ni maksudnya orang menolong masyarakat Madinah. Ya. Kemudian membina Masjid Nabawi. Kemudian membuat perjanjian di antara penduduk Madinah yang mereka ni mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin di Madinah. Sehingga kan kalau kita tengok di Madinah itu sendiri ada golongan Yahudi. Golongan Yahudi ini sendiri mereka mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin Madinah. Dan pada ketika itu jugalah selepas hijrah, ya, berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakunya Aqabah, perjanjian Aqabah pertama dan juga Aqabah yang kedua. Ini kesan daripada hijrah. Bila Nabi Muhammad berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu sendiri, ya, masyarakat Islam bersatu padu sebab kita memerlukan kekuatan, memerlukan umat yang ramai. Orang yang mengaku Islam itu ramai, baru bila ramai baru kita bersatu, baru kita kuat. Bersatu padu di bawah naungan Islam. Kemudian dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan bertata susila. Maknanya masyarakat yang mengamalkan sifat-sifat mahmudah, tidak lagi mengamalkan kepercayaan nenek moyang yang hanya mengikut hawa nafsu seperti masyarakat musyrikin Quraisy di Mekah itu sendiri. Ya. Kemudian dakwah Nabi ini dapat dijalankan secara bebas kerana masyarakat di Madinah menerima kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika inilah, ya, kesan daripada hijrah ini, Madinah ini asalnya namanya adalah Yasrib dan ditukar kepada nama Madinah. Itu sedikit tentang penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada Mekah ke Madinah ini. Sebenarnya apa ibrah, apa pengajaran yang kita nak ambil daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa dia punya ibrah dan juga sejarah yang kita nak ambil daripada Nabi Muhammad, penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok bahawa, cuba awak lihat hijrah Nabi ini sebab apa? Pertama, sebab Nabi nak mempertahankan agama Islam. Nak mempertahankan dengan agama Islam. Ya. Bermaksud Nabi nak pertahankan iman dia. Iman baginda. Iman umat Islam. Iman itu apakah imannya? Iman mempercayai Allah yang satu. Keimanan. Nak mempertahankan iman itu sendiri. Ya. Dan penghijrahan ini, ya, merupakan satu perkara yang sangat dekat dengan pengorbanan, jihad. Ya. Pengorbanan dan jihad. Bila kita sebut tentang pengorbanan,
Ya? Hijrah ini melibatkan pengorbanan harta, pengorbanan masa, tenaga dan juga jiwa. Perkara-perkara ini terkorban. Semata-mata untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam, untuk mempertegakkan akidah Islam, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pengajaran yang sebenar, yang total tentang ma'al hijrah. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang iman, ya, tentang jihad untuk membentuk kita punya kepribadian, akhlak yang mulia. Ini yang dikatakan tentang hijrah itu sendiri. Kalau kita nak kata, okey, kamu kena berhijrah daripada miskin nak menjadi kaya. Ini ada unsur-unsur materialistik. Sedangkan kalau kita tengok kepada sejarah yang anak-anak semua, disebabkan berhijrah ini, ada golongan-golongan sahabat Nabi yang kaya raya di Mekah. Mempunyai harta yang banyak, perniagaan yang besar di Mekah. Ya, dia kaya. Contohnya Syuhaif Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedang yang sangat kaya di Mekah. Dia ada perniagaan, dia ada harta, dia kaya. Tetapi apa yang berlaku kepada dia? Apabila dia mengikut bersama-sama hijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jatuh miskin. Sebab apa jatuh miskin? Sebab dia terpaksa tinggalkan semua harta-harta dia di Mekah. Ya, tinggalkan semua harta, kekayaan semua di Mekah. Begitu juga dengan seorang bangsawan. Bangsawan ni orang kata orang yang mempunyai status yang tinggi, pangkat yang tinggi dalam masyarakat. Begitu juga ya. Iaitu contohnya Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdul Rahman Al-Auf. Itu semua sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai pangkat yang tinggi. Golongan-golongan bangsawan. Apa yang terjadi apabila mereka berhijrah? Mereka tinggal sehelai sepinggang. Harta, kekayaan mereka semua ditinggalkan. Ini orang-orang kaya. Bila nak berhijrah ikut Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah, mereka tinggalkan semua harta. Mereka menjadi miskin. Apa yang kita nak cerita di sini? Bukannya kita nak cerita, bukan saya nak cerita bahawa hijrah ini menyebabkan orang miskin. Tidak. Tetapi nak mengatakan bahawa hijrah ini memerlukan jihad pengorbanan. Bila kita nak berhijrah, kita nak berubah, kita memerlukan kepada pengorbanan. Yang tak lain dan tidak bukan mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan pangkat. Ada yang kalau kita tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dia merupakan seorang golongan bangsawan. Akhirnya apa yang terjadi? Apabila dia berhijrah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam memperjuangkan Islam, dia sendiri mati syahid ketika hendak dikebumikan. Kain kapan untuk mengkebumikannya tidak cukup. Tidak cukup kain kapan itu. Menunjukkan bahawa dulu di golongan bangsawan yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, tapi apabila dia membuat permohonan demi Islam itu sendiri, tinggal segala-galanya. Itu adalah contoh-contoh pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka buang pangkat mereka, letak tepi demi mempertegakkan akidah Islam itu sendiri, demi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal segala pangkat dan harta. Nak tunjuknya betapa hebatnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dalam memperjuangkan Islam ini. Tinggal segala kekayaan, tinggal segala kemewahan, tinggal segala pangkat dan sebagainya, tinggalkan di Mekah. Mereka bergerak ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam, memperkukuhkan akidah kepada Allah, semata-mata nak dapat redha Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Apa pengajaran? Ya, bila kita letakkan iman kita kepada Allah nombor satu, kita letakkan ajaran Islam nombor satu, kita letakkan syariah amalan hidup kita itu berdasarkan Islam nombor satu, kita amalkan sifat-sifat akhlak yang mulia nombor satu, insya-Allah dunia kita pun akan jadi dunia yang baik. Berapa ramai orang yang ada dekat Malaysia ni merupakan seorang yang kaya raya, tapi mereka juga seorang yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak tengok tokoh agamawan terkenal Abid Liu. Kenal tak Abid Liu? Ustaz Abid Liu. Dia merupakan seorang tokoh agama, kita kata tokoh agamawan lah. Kenal? Ya, kenal. Bagus. Dia juga merupakan seorang yang kaya raya. Banyak harta. Rumah besar, kereta besar, perniagaan banyak. Tetapi dia juga salah seorang yang mengamalkan Islam dengan baik. Membuat dakwah. Pergi dakwah, buat acara Islam merata-rata. Kemudian memberi sedekah, pergi bersedekah merata-rata. Bukan sahaja bersedekah dalam negara, dia juga pergi bersedekah ke luar negara, membantu umat-umat Islam di luar sana. Ini yang kita nak contohi. Hebat. Hebatnya. Hebat beriman kepada Allah, hebat mempercayai Allah, hebat sikap dan juga akhlaknya baik, akhlak Islam. Ya? Dan juga kaya juga di dunia ini. Macam tu yang kita nak lihat. Bahawasanya kita jangan terlalu memikirkan dunia, tetapi hendaklah kita mengangkat dahulu agama Islam itu sendiri, pengamalan agama Islam itu sendiri, dan akhirnya nanti kehidupan kita di dunia ini akan mendapat lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Baik, untuk anak-anak semua ya, setelah kita lihat kepada sedikit tentang bingkisan berkaitan dengan hijrah Nabi itu sendiri, apakah kiranya kita melihat bahawa kita ambil ibrah, ambil pengajaran bagaimana kita nak aplikasi, kita nak gunakan ilmu-ilmu yang kita belajar tentang sejarah Nabi, tentang hijrah Nabi ini untuk memperbaiki diri kita. Kita lihat yang pertama. Kalau sebelum ini kita banyak melakukan maksiat kepada dosa, mari sama-sama kita bertaubat. Taubat. Bukan. Ini gambar yang saya bagi ni gambar orang perempuan. Gambar apa ni? Dia tak pakai tudung, dia berhijrah, bertaubat, dia pakai tudung. Ini adalah kerana agama. Kerana agama Islam, kerana nak mempertahankan agama, kerana Allah, kerana nak mendapat redha Allah, dia berubah. Ini untuk orang perempuan lah. Jangan lelaki pula pakai tudung. Tak dia kena mengena. Kalau lelaki, kalau selama ni pakai seluar pendek, kena pakai seluar panjang. Saya bagi konteks yang sesuai dengan anak-anak yang berada di depan kita. Keluar kena pakai tudung. Kita kena jaga kehormatan kita. Ini bukan saja setakat tudung, berpakaian menutup aurat, tetapi perkara-perkara lain juga. Yang kita rasa kita buat perkara-perkara maksiat, berdosa, kita kena ubah. Kena taubat, kena berubah. Apa lagi anak-anak semua? Kalau kita ingkar perintah Allah, kita berubah kepada taat. Ingkar kepada taat. Selama ni kita tak sembahyang subuh. Bangun pukul 7.30 pagi, pukul 8 pagi baru kita bangun. Kan? Mak dah ambil air satu bali, jirus pun tak bangun-bangun lagi. Ambil api bakar pun tak bangun lagi. Sebab kalau tak sembahyang ni duduknya dalam api neraka. Belum boleh api neraka, kita ambil api dulu. Kan? Ingkar perintah Allah, kita ubah. Masih belum terlambat lagi. Selagi dunia kita ni belum kiamat, selagi itulah kita masih lagi ada peluang untuk kita bertaubat dan kita ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak semua ya, kalaulah nescaya orang itu akan menjadi orang yang lebih baik daripada kehidupannya sebelum ini. Orang yang meninggal tu, orang yang mati tu, kalau dia bagi hidup semula, dia akan jadi lebih baik hidup dia daripada dulu. Sebab dia apa? Pentingnya amal soleh itu pahala yang banyak dibawa untuk masuk ke dalam kubur.
Itu yang akan memberikan kita kebahagiaan kita berada di alam kubur nanti. Jadi kita ni belum masuk lagi, belum mati lagi, masih bernyawa lagi. Atas maksud kita ada peluang lagi untuk bertaubat, taat, dan untuk kita tinggalkan perkara-perkara yang berdosa. Apa lagi? Jahil kepada berilmu. Jahil kepada ilmu. Fokusnya kepada kalau kita tak pandai tajwid, kena belajar tajwid. Kalau kita tak pandai tentang membaca Al-Quran, kita kena belajar. Sebab tanpa ilmu, kehidupan kita tidak akan sempurna. Menuntut ilmu ni merupakan fardu ain. Dan ada juga ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Tetapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, ilmu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariah, seperti ibadah, solat fardu dan sebagainya, ada ilmu-ilmu yang bentuk fardu. Semua orang kena belajar. Kalau tak belajar, kita berdosa. Tajwid, fardu ain. Kita kena belajar. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak membaca Al-Quran ini? Apa lagi anak-anak? Malas kepada rajin. Malas ni tak ada ubat dia. Tapi kalau rajin, semua orang suka. Rajin menuntut ilmu, rajin buat kerja sekolah, rajin membantu. Jangan rajin nak buat nak buat TikTok, nak buat kepo-kepo, BTS, tu je rajin. Yang lain tak nak. Dia kena seimbang. Nak seronok-seronok juga, tapi kena rajin. Biar kita ni jadi anak yang menjadi penyejuk hati ibu bapa dan juga masyarakat. Seterusnya, bila kita dah tengok tu, jangan kita ni nak panjang-panjang angan-angan aja. Kan? Kita kena ambil tindakan. Macam mana ni kita ni? Sebabnya kehidupan kita ni, kita nak bawa pahala banyak-banyak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita lihat balik, semua orang kena cermin diri, tengok ada tak melakukan perkara-perkara yang tak baik, ada tak kita buat perkara-perkara yang berdosa. Kita kena lihat balik, kita kena tengok balik. Kalau ada mengamalkan sikap-sikap yang tak baik, kita kena ubah. Kita kena ubah. Okey, baik. Ini gambaran dia. Kalau kita tengok kepada gambar ni macam mana? Apa maksud gambaran ini? Ya? Maksudnya kita perlu berubah. Ya, bila berubah ini, kita perlukan jihad. Kita memerlukan pengorbanan. Kita tinggalkan segala keseronokan yang melibatkan hawa nafsu, ya, yang perkara-perkara itu boleh merosakkan kita tinggalkan. Kita bergerak ke arah perkara-perkara yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya, bila kita katakan kita ini kita kata sebelum tu saya nak tanya dulu, tak dengar suara saya ke macam mana? Dengar Ustaz. Dengar ya? Okey, baik. Sebab ada sensitif macam tak dengar. Okey, baik. Sebab kita dah cakap seorang-seorang kat sini kan, kita pun tak tahulah orang dengar ke, tak dengar ke. Ya. Tapi kalau senyap tu bermaksud dengar lah. Saya tidaklah, saya tidaklah berhajat untuk mengambil masa yang panjang. Walau bagaimanapun saya lihat, itu pun saya sudah mengambil masa yang lebih daripada yang dibutuhkan. Ya. Jadi, saya kira inilah yang terbaik yang saya boleh berikan kepada semua. Ya. Saya memikirkan yang mendengar ini ada di kalangan murid-murid, di kalangan guru-guru, mungkin di kalangan ibu bapa, di mana saya kena melihat kepada kepelbagaian ini. Ya. Kalau saya cerita terus tentang pengajaran, tentang ibrah, masuk isu semasa, mungkin nanti akan memberi sedikit kapai-kapai kepada anak-anak kita. Oleh kerana majoriti yang mendengar ini adalah di kalangan anak-anak, di kalangan murid-murid sekolah rendah. Saya cuba bawakan sedikit tentang fakta sejarah itu,
Ya, dan kita kaitkan dengan apakah pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapatlah kita lihat secara kesimpulannya sebelum saya menutup perkongsian kita pada hari ini bahawa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah secara total dilihat dengan betul, iaitu berkaitan dengan iman, syariah dan juga akhlak. Ya, bermaksud semua ini apabila kita hendak berubah, kita memerlukan pengorbanan. Berkorban tentang apa? Kita korbankan tentang harta, korbankan masa, korbankan tenaga, korbankan jiwa, semata-matanya apa? Untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita letakkan hijrah ini hanya berstatus kepada materialistik, tetapi kita kena lihat membangunkan kita punya iman, kepercayaan kepada Allah, kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan sahabatnya, iaitu memperjuangkan akidah ajaran Islam ini dengan mengorbankan segala-galanya yang ada pada mereka. Dan natijah akhirnya pada hari ini kita dapat melihat bahawa kita dapat mengamalkan Islam dengan keadaan yang aman dan damai. Khususnya kita di negara kita di Malaysia. Tidak ada halangan. Kita boleh beribadah di mana-mana. Kita boleh mengaji Quran di mana-mana. Kita boleh solat di mana-mana. Kita boleh mengamalkan puasa di mana-mana. Kita boleh pada bila-bila masa. Kita boleh sembahyang sunat di mana-mana. Tiada halangan. Pokok pangkalnya tinggal kita sahaja lagi yang berjuang melawan nafsu kita untuk kita mengikut ajaran yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebelum akhirnya seperti mana yang telah saya kongsikan kepada semua tadi, memperlihatkan tanda kasih dan sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semua, maka kita balaslah kasih dan sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperingatinya, berselawat kepadanya dan mengikut apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itulah apabila akhirat kiamat telah muncul nanti, yang kita tidak boleh nak tolak walaupun sesaat sekalipun, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Pada ketika itu bermulanya kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara individu yang kita cari untuk meminta bantuan, meminta syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapat syafaat itu, maka daripada sekaranglah kita kena tunjukkan rasa kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekadar itu perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang dengar mendapat manfaat. Saya memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, kelemahan daripada pihak saya. Inilah termampu yang dapat saya memberi perkongsian kepada semua pada pagi ini. Mudah-mudahan saya mendoakan kita mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Nun di sana indahnya kota, kota bersih dijaga bersama. Indah sungguh bicara kata, jadi iktibar pada semua. Demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Samsul Afandi bin Baduzaman. Semoga apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapat menambahkan ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Majlis merakamkan jutaan terima kasih. Majlis dengan berbesar hati mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Ustaz Nur Azizi bin Daim, penolong PPD Unit Pendidikan Islam,
Terima kasih kerana sudi bersama-sama hadir di majlis kami pada hari ini. Okay, baiklah, untuk makluman kepada semua murid, Panitia Pendidikan Islam akan menganjurkan kuis secara online sempena sambutan Ma'al Hijrah. Link untuk kuis ini akan diberikan sebaik sahaja tamat majlis ini. Murid yang terpantas dan menjawab dengan betul akan dipilih sebagai pemenang. Dan hanya 3 murid yang terbaik sahaja akan terpilih. Okay, dengan itu diharap semua murid dapat mengambil peluang untuk menjawab soalan-soalan kuis tersebut. Okay, baiklah, sebelum kita menutup tirai majlis pada pagi ini, diminta kepada hadirin dan murid-murid untuk membuka kamera masing-masing untuk bagi sesi bergambar ya. Okay, boleh buka kamera masing-masing. Sudah. Okey, ready? Semua buka kamera. Ya. Ya Allah. Okey, senyum. 1, 2. Ready? Senyum. 1, 2, 3. Okey. Okay, sabar sudah Tania. Ya, terima kasih semua kerana sudi menjemput saya. Terima kasih Ustaz Azizi kerana dapat melapangkan masa bersama dengan kami Panitia Agama Islam Majlis Utama pagi ini. Okay, terima kasih Tuan Besar perkongsian dan juga program yang sangat baik. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, mengambil perkara-perkara yang positif hasil daripada ceramah yang telah disampaikan. Okey, terima kasih ya Tuan Besar. Sama-sama Ustaz. Okay, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Nur Azizi. Okey, terima kasih juga kepada semua atas kesudian bersama-sama dalam majlis. Okey, baiklah hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Saya mewakili Panitia Pendidikan Islam ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan majlis pada pagi hari ini. Sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripadanya. Di kesempatan ini juga saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarkan majlis ini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.